ke dekat rumah je? Oh, ada juga ya melancong eh. Okey, okey. Di Shopee komplek ke? Jalan-jalan jauh-jauh sikit eh. Loman pergi mana Loman? Balik kampung. Okey, internet sana okey tak? Internet kampung okey eh? Ada tengah kampung tu tak okey, ada tengah kampung tu okey internetnya. So bergantung lah ya. Sekarang balik dah? Okey, okey. Okey, alright. So internet okey lah ni. Okey, jom kita start eh. Okey je. Apa ni? So tajuk hari ni adalah bab 8. Kita nak masuk locus. Ada sebut locus, ada sebut loki, ada sebut lokai. Pelbagailah nama-nama dia diberikan locus. So locus tu apa? Locus ialah satu titik yang bergerak dengan kedudukannya memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, locus dengan loki ni sama ada dia plural ataupun singular lah. Loki ni plural. Dalam bahasa Melayu tak ada. Okey, contohnya katakanlah sekarang ni kita nampak budak ni main gelongso. Jadi manakah pergerakan budak ini? Ni pergerakan budak ini dikenali sebagai locus pergerakan dia. Okey, begitu juga dengan sebiji bandul ni dan berayun ni. Pergerakan bandul ini pun dia adalah satu locus. Jadi pergerakan ni dikenali sebagai locus. Locus ataupun loki ya. Okey, jadi kalau dalam kes ni kalau nak buat ayat kita akan buat ada setengah tu memang kena buat ayat. Okey, jadi locus kita ni, locus bagi bandul ini bandul namanya. Okey, yang berayun. Yang berayun ialah bengkok. Nampak tak dia bengkok sikit kan? Bengkok dia. Bengkok. Lengkok lah kita buat ya. Senang sikit. Kita belajar bulatan lengkok. Lengkok suatu bulatan. Dia macam satu bulatan kan? Dia lengkok satu bulatan. Tengoklah berapa cm daripada center dia. Ni center dia. Inilah dikenali sebagai locus. Okey, seterusnya. Tengok pula yang kincir angin ni. Nampak tak kincir angin ni berpusing. Dia ni locus dia. Jadi kalau kita nak buat ayat, kita buatlah locus. Locus bagi kincir angin. Kincir angin ini macam mana? Dia berputar? Berputar dalam bentuk bulatan kan? Okey, berputar dalam bentuk bulatan. Okey. Ini pun sama. Locus bergerakan kat ujung ni, kalau dia bergolek, namanya berbentuk bulatan. Tapi nanti kita ada tambahan. Tambahan kita pada jejari. Kita kena beritahu ni berapa jejari dia. Dia berpusing ni dengan jejari berapa cm. Nanti kita kena beritahu. Untuk soalan-soalan yang berikutnya kita kena beritahu. Locusnya bergerak dalam bulatan berapa cm daripada center tu. Nanti kita kena beritahu. Si bukan mengufut. Tak, dia bulatan. Yang bergolek ni adalah duit shilling lah man. Jadi duit shilling ni bergerak secara bulatan. Duit shilling tu bergerak bulatan. Mengufuk tu lantai lah mengufuk kan. Bila main cerita pasal duit shilling ni. Jadi pergerakan duit shilling. Garis lurus selari pada satanguf. Betul? Betul. Dia sini dia kata sata mengufuk ni. Sata mengufuk. Straight. Tapi dia kata duit shilling yang bergolek.
Jadi duit shilling yang bergolek ni dia cerita pergerakan duit shilling ni lah. Okey, dia tak cerita mengufuk lantai tu Lokman ya. Dia cerita mengenai duit shilling tu yang bergolek. Jadi duit shilling tu bergolek dalam bulatan. Okey Lokman, boleh? Cuba Lokman ya. Tapi dia punya lantainya tu memang mengufuk sebab dia bergerak atas lantai. Kalau duit shilling tu dalam bulatan ya. Okey, boleh. Soalan kawan-kawan lain nak tanya apa tak? So tak ada apa-apa, juga move ya. Okey, now locus dalam dua dimensi. Okey, dua dimensi tu apa? A lengkuk ke? Mana A? Ni A ni lekuk namanya. Ya. Sebab kalau bulatan kita belajar dia adalah lekuk ni. Bulatan kita belajar dulu satu bulatan. Kalau sebahagian bulatan namanya adalah lekuk. Lekuk minor, lekuk major, ingat tak? Namanya lengkuk. Lengkuk ke lengkung lah Man? Bukan lekuk ya? Lengkung ke lekuk? Lupa dah cikgu. Lengkung ya? Lengkung lah ni. Kalau salah cikgu sebut, boleh lengkung. Dia lengkung daripada bulatan. Lengkung ke lekuk ya? Nanti cikgu cek balik lah. Lupa dah. Dekat-dekat nama dia kan. Dalam bab bulatan tu ada. Lengkung ya. Okey, panggil. Kalau lengkung, panggil lengkung. Jadi, kita akan buat lengkung suatu bulatan. Lengkung major, lengkung minor. Lengkuk ya, Man? Nantilah cikgu cek balik ya, Man. Lengkung ke lekuk? Okey, now kita apa ni? Kat sini tengok dia punya perkara-perkara, dia bagi tips sikit lah. Okey, kat sini beritahu locus P dengan jarak yang sentiasa sama. Ni bentuk ayatnya. Bentuk P ni, locus P. P ni adalah satu pergerakan ya. Yang sentiasa sama, satu titik di O, suatu bulatan. Okey, patutnya dia kena beritahu je jari ni. Jadi yang pertama, locus ni banyak soalannya berbentuk bulatan. Okey, suatu bulatan. Okey, lagi locus ni juga ada banyak dalam bentuk macam ni. Okey, dia sentiasa sama jarak. Kiri dan kanan ni dia bergerak dengan sama jarak. Ini namanya locus juga. Perkataan-perkataan selalu digunakan. Lagi. Dekat sini lagi ada locus, dua locus ni, kiri dan kanan. Maksudnya locus ni bergerak, sentiasa bergerak, jaraknya sama, suatu garis yang lurus. Jadi kita punya garis asal ni yang tengah. Jadi dia bergerak sentiasa sama. Jadi kemungkinan dia bergerak ke atas, kemungkinan dia bergerak ke bawah. Sebab dia kata sentiasa sama dengan garis yang ni. Jadi ada dua lah jawapannya tu. Okey, nombor 4, X bergerak sentiasa, jaraknya sama. Ni tadi, macam tadi yang atas je. Locus T bergerak dengan sentiasa, sama dengan ni jaran tanya. Okey, ni jaran tanya lah. Tapi okey lah nak buat pun. Dia sama tengah tu. Okey, nak lebih faham, kita tengok dulu soalan dia ya. Barulah kita lebih faham sikit. Okey, now, jom. Dekat sini. Okey, kat sini locusnya dia kata apa ni? Sentiasa locus titik bergerak sentiasa berjarak. Okey, ni soalannya macam ni. Locus titik bergerak sentiasa berjarak X unit. Maksudnya kat sini locus ni sentiasa bergerak 3 unit dari center dia, dari pusat dia. Dari pusat. So ini pusat, dia sentiasa 3 unit. Nampak tak? 3 unit. Ini pun 3 unit. Jadi oleh kerana dia kata sentiasa 3 unit, 3 unit, 3 unit, 3 unit, 3 unit, 3 unit. Macam ni lah. Sentiasa 3 unit dari pusat. Jadi dia adalah sebuah bulatan. Okey, boleh. Kalau ada perkataan sentiasa bergerak dari pusat, 3 unit ke 5 unit ke, biasanya dia adalah locus bulatan. Okey, sampai sini kawan-kawan. Boleh tanya? Boleh ke? Boleh terima Okey, lagi.
Kalau dia kata 4 unit dari bulatan, kita carilah senang. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Jadi daripada 4 unit ni, letak kita punya compasses tu, jangka lukis. Kita letaklah jangka lukis kat sini kan. Tajam, tajam. Kita pusingkan dia. Tak kisahlah lawan jam ke ikut jam ke. Dapatlah dia satu bulatan. Jadi daripada mana-mana arah ni, dia adalah sentiasa 4 unit dari pusat dia. Faham tak? Jadi locusnya mana? Locusnya ni lah yang bawah ni locus. Locus ni adalah pergerakan, itulah locus namanya. Okey, nanti soalan akan cakap sama ada pergerakan kenderaan, pergerakan zarah. Dia kata zarah X bergerak. Jadi pergerakan zarah tu namanya locus. Okey, lagi 2.5, 212 separuh lah. Jadi kat sini separuh, dan daripada pusat, setiap daripada pusat ni separuh. Satu setengah, dua setengah. Okey. Okey, nanti kita akan buat ayat penuh sikit macam mana ayat dia. Okey, now ini settle. Ada masalah? Jadi pergerakan daripada pusat dia. Okey, yang kedua, kat sini dia kata titik lokus Y. Okey, Y ni sentiasa bergerak dari dua titik tetap A dan juga C. A dan juga C. Okey, jom tengok. A dan juga C. Okey. A dan C, titik tengah antara A dan C. Titik tengah antara A dan C adalah BD lah. Jadi dia sentiasa sama tengah dua ni. Itu maksudnya. Dia sentiasa sama jarak. Senang cerita, kalau sama jarak, dia adalah sama tengah. Okey, cikgu lebih suka untuk yang ini kita guna bahasa Inggeris, iaitu equidistance. Equidistance ni maksudnya sama tengah. Sentiasa sama. Jadi kalau kita rasa keliru bahasa Melayu, kita tengok. Kalau ada bahasa Inggeris, equidistant ni, dia sebenarnya sama tengah. Maksudnya sama jarak. Dalam bahasa Melayu sama jarak. Sentiasa sama jarak ni. Always, sentiasa sama jarak. Equidistant. Okey. Jadi untuk kita lebih sebagai tip, awak nampak equidistant tu sama tengah. Sama tengah. Kiri dan kanan ni sama-sama panjang, sama tengah dia lalu. Okey, boleh. Jadi kadang-kadang tengok juga bahasa Inggeris lah, senang sikit. Okey, tak ada masalah? Cikgu move. Okey, lagi. So A dengan C mana? A dengan C tengah-tengahnya mana ni? Tengah-tengahnya. Itulah maksudnya. Yang BNY adalah BD. Okey, A dengan C mana? A dengan C, jadi tengah-tengahnya adalah BD. Dan inilah locus kita ya. Okey, kita terus lagi. Okey, seterusnya, nota seterusnya adalah locus Z. Okey, locus Z tak kisahlah locus Z ke locus apa ke, okey je. So ni bergerak sentiasa bergerak X cm dari AB. Okey. Ni tak ada equidistant. So asalnya adalah AB. Dia suruh cari tengah ke? Dia suruh cari perjalanan tengah dia. Kalau yang ni dia suruh cari perjalanan tengah dia. Okey, contoh macam ni lah Man. Katakan rumah awak, rumah cikgu. Kan? Macam ni. So, manakah jalan tengah dia? Jadi, lalulah sini. Inilah jalan tengah kita. Faham tak? Boleh Man? Jadi inilah locus kita ni. Okey, boleh? Jadi maksud sama tu dalam bahasa mudah sama tengah lah. Betul. Suruh cari tengah. Dia suruh cari tengah. Dia suruh cari jalan dia lalui tengah. Boleh? Okey, apa lagi Loman yang terbuku dalam fikiran? Jadi jalan kita ni memang sentiasa panjang macam ni. Kena sebut garis BD. Kalau ada BD lah. Kalau dia kata XY lah. Kalau dia kata MN, tengok bergantung kepada gambar rajah kita. Okey, Loman Okey, kalau bentuk macam ni pula.
Okey, kat sini dia kata 3 cm ya. 3 cm daripada garisan asal. Jadi garisan asal ni garisan asal kita kan. Jadi 3 cm. 3 cm ke sebelah kiri. 3 cm pula. 3 kotak lah kan. Satu kotak 1 cm. Jadi kita lukiskan satu lokus sebab dia sentiasa 3 cm daripada AB. Disebabkan garis lurus ni ada kiri dan kanan, jadi belah kanan pun lukis juga. So sentiasa 3 cm daripada AB. Okey, kecuali kalau dia cakap 3 cm kiri sahaja. Okey, kalau kiri sahaja tak payahlah buat yang kanan ni. Kita buat yang kiri je lah. Dia tak cakap, maksudnya kita kena buat dua-dua. Jadi inilah pergerakan kita lah. Yang sentiasa 3 cm daripada AB. Okey, sampai sini guys. Nak tanya apa-apa tak? Lokman ada apa-apa nak tanya lagi tak? Ada permasalahan, kekeliruan lagi nak tanya? Jadi boleh? Kita nak masuk yang susah sikit ni nanti? Taklah susah. Boleh lah, insya-Allah. Sorry, tak dapat apa ni. Oh. Kita ada Alright, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, jika dia apa ni kat sini kan, kalau dia sengit macam ni, kalau dia sengit macam ni, macam mana kita nak buat? Soalan macam ni jarang tau. Kalau ada pun dalam kebat lah pertengahan. Dia sengit macam mana nak buat macam ni? Adakah sengit kat bawah ni ke? Sengit sini ke kan? Dan soalan dia pun dia bagi dalam bentuk dalam bentuk root, dalam bentuk punca kuasa. Okey. Jadi caranya adalah kita kena cari panjang ni. Teorem Pythagoras. Agak-agaknya lah korang rasanya panjang ini berapa? Cuba kita guna teorem Pythagoras. 1 cm, 1 cm berapa dekat sini? Teorem Pythagoras cakap apa? Kita kena buat punca kuasa macam ni lah. Punca kuasa macam ni. Dan kita masukkan 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Dan kita akan dapat 2 kuasa 2. 2 punca kuasa. Kan? Jadi berapa panjang dia tu? Jadi panjang dia ni punca kuasa. Jadi panjang ni sebenarnya adalah punca kuasa 2. Ni panjang ni. Okey, sampai sini boleh faham ke guys? Okey ke? Boleh cikgu teruskan lagi? Boleh terima? .42. Boleh juga. Boleh juga. Cikgu tak nak buat. Nak jadikan dia bentuk macam ni sebab senang ni dah ada lah man. Nampak tak? Dia sama. Faham tak? Lemah faham tak? Okey, kalau nak buat 1.42 kan dia ada macam pecahan-pecahan banyak. Jadi cikgu nampak ni sama, nampak tak? Jadi satu ni adalah punca kuasa 2, 2. Dia nak 2 kali. Jadi sekali, 2 kali. Faham tak? Garis lokusnya. Ni pun sama. Sekali, 2 kali. Garis lokusnya. Macam itulah maksudnya. Okey Laman, boleh? Boleh terima Okey. Tapi ada juga yang dia tak bagi. Kalau tak bagi tu guna macam Lokman punya cara tu lah. Tengok yang sebelah ni. Okey, cuba cari teorem Pythagoras kat sini. Berapa kita dapat? 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 punca kuasa. So, kita akan dapat 8 kuasa 2. 8 punca kuasa 2. Berapa dapat? Punca kuasa 2, 8. Kita akan dapat dalam bentuk pecahan adalah 2.8. 2.8 lebih kurang kan? Ataupun kita boleh dapat 2,5 ni lah.
ke 2? Punca kuasa 2. Dapat 2. 4 tambah 8 jadi 8 punca kuasa 2. Betul lah. 8 punca 2. Okey, nak buat macam ni pun boleh. Ataupun kita jadikan dekat sini. Sekejap Dia dapat. Okey, dekat sini kita boleh jadikan dia sebagai 8 darab 4. 8 darab 4. Kenapa 32? Dapat lain 2.8 kan nak makan? 2.8. Satu ni 2.8. Jadi kalau yang ni dapat apa Laman? Cuba kira. Yang ni 2.8 Okey, kalau punca kuasa 2 32. Kita akan dapat 5.6. Kan? 5.6 ataupun 5.7 lah lebih kurang. So agak-agaknya berapa kali ganda ni? Hampir 2 kali ganda tak? 2.8 darab 2. 2.7. 2.8. 5.8 kot Aman. Kalau kita bundakan dia. Betul tak? Bundakan. Cuba tengok. Dia punca kuasa 2 dapat apa? Punca kuasa 2 32. Kita cuba dapat 5.65. 5.67 lah lebih kurang. 5.67. Tapi cuba tengok. Mana dekat? 5.7 ke ataupun 5.7? Sebab ini kalau darab 2 dapat apa Laman? 5.6 kan? Maksudnya 2 kali lah 2 kotak. 2 kotak. Sebab ini satu kotak 2.8. Satu kotak 2.8. Jadi jumlahnya 5.6 lah. 5.6, 5.7 macam tu lah. Mana sebab kita buat dalam bentuk perpuluhan. Jadi dia larilah sikit bila kita bundakan tu. Jadi agak-agak 2 kotak lah dia. 2 kotak lah lebih kurang. 2 kali ni 2 kotak. Soalan macam ni tak keluar untuk, kalau dulu PMR dia tak keluar lah. Dia keluar pun masa untuk pelajar asrama lah biasanya. Sekolah trial dan untuk asrama. Tapi baguslah untuk kita tahu ya. Mudah-mudahan akan datang jadilah pedoman untuk kita kalau soalan ni keluar. Okey. Okey, soalan lain guys. Boleh salin dulu ini. Nak salin? Okey, boleh. Tunggu ya. Okey, soalan yang seterusnya. Ni, dia bergerak sentiasa sama jarak. Nampak tak dalam bahasa Inggeris ada equidistant? Nampak je tu dalam fikiran kita. Ni mesti sama tengah ni. Okey, dekat sini dia beritahu bahawa kita ada 2 line. AB dan juga CD. Oleh kerana dia perkataan equidistant tu, dia sama tengah lah. Letak dia sama tengah. Sama tengah dan setiap ni nilainya adalah 3 cm. 3 cm, sini pun 3 cm. Jadi kiri dan kanan dia sentiasa 3 cm. Jadi dia bergerak tengah-tengah antara garisan 2 ini. Senang je. Kan, tengok je equidistant tu kita tahu dah. Mesti dia bergerak tengah-tengah. Tu untuk diri kita lah. Bukan untuk kita tulis. Untuk kita, orang kata tip. Tip yang mudah kita nak lukis. Sebab locus ni kena lukis. Ni belum lagi. Sebab ni sesi penerangan kan. Okay, now next. Ini pun sama. Cuba tengok Leman. Sama boleh tak? Agaknya betul tak ni? Tadi kalau ikut kira tadi adalah punca kuasa 2 kan? Betul tak? Kalau punca kuasa 2 ni berapa Leman kira tadi? Ni punca kuasa 2 ni. Maksudnya satu kotak ni lah. Satu panjang ni punca kuasa 2. Kita dapat 1/4 Leman Kan betul tak? Okey, cuba tekan ni berapa dapat? Punca kuasa 4.5.
kita akan dapat 2.1. 2.1 lebih kurang lah. 2.1. Okey. Kalau kita darab 2 dapat apa? 2, 4. Okey, nampak tak? Dia lebih kurang sama. 2, 4. Okey, kalau darab 2. Ni sorry, darab salah sana. Darab sini. Kalau darab 2 dapat 8, 2. Lebih tu. Dah lebih dah. Okey, cara terbaik kita bahagikan dia. Bahagi 2 tu senang. Nampak terus. Ini bahagi dengan ni. Berapa kali dapat? 2.1 bahagi 1.4. Kita akan dapat 1.5. Faham tak? Boleh? Kita akan dapat 1.5. Yang tadi pun sebenarnya boleh buat macam ni ya. Kita bahagi terus. Tak payah pening kepala tak? Lupa nak beritahu tadi. Jadi kotaknya ada 1.5. 1 setengah. 1 setengah. Okey, boleh? Boleh faham? Yang tadi pun sebenarnya boleh lah ni. Ini pun lagi senang sebenarnya. Kita bahagikan dia 2 punca kuasa 2 bahagi punca kuasa 2. Nampak tak? Boleh potong 2 kotak. Kan? Ini pun sebenarnya kita buat tadi pun. Terlupa pula juga nak explain tadi ya. Bahagi dengan punca kuasa 8. Cuba try bahagi. Dapat apa? Lagi senang Aman Tak payah nak fikir-fikir. Okey, bahagi dengan punca kuasa 8. Tu dah dapat 2 kan? Tak payahlah nak buat macam ni kan? Banyak-banyak macam ni. Guna macam ni lah senang. Bahagi terus. Dapat terus jawapannya Okey dah. Ini pula C. Okey, ni pun sama guys. Panjang ni adalah punca kuasa 2. Jadi cubalah korang bahagikan berapa dapat. Berapa Laman dapat Laman? Dapat 3 tak? Punca kuasa 2. Punca kuasa 12. Cuba tunjuk sikit lah. Okay, kawan kita tak tahu ke nak kira macam mana. Okay, on. Kalau boleh bracketkan dia. Punca kuasa 12.5. Okay, tutup bracket. Per. Buka bracket. Punca 2. Tutup bracket. 2.5. Maksudnya 2 kotak setengah. Okey, 1 kotak, 2 kotak setengah. 1 kotak, 2 kotak setengah. Ataupun kita boleh menggunakan separuh. Separuh, 2. Boleh juga. Okey, jadi pergerakan dia sentiasa tengah-tengah lah. Macam ni. Okey guys, boleh faham ke ni? Soalan ada nak tanya siapa tak soalannya? Tak ada live Cuba move lagi Okey. Okey, ni soalannya bergerak antara garisan AC dan BD. Garisan AC ni, garisan AC dan garisan BD. So dia bergerak tengah-tengah antara garisan ni. Nampak tak equidistant? So tengah-tengah garisan dua ni mungkin ini. So mungkin ini locus dia dan juga mungkin ini. Ada dua locus lah yang bergerak antara dua garisan tersebut. Tengah-tengah antara dua garisan ini equidistant. Jadi jarak mereka nampak tak? Mereka ni sama-sama tengah, ni sama tengah dengan ni. Ni jaraknya sama. Macam itulah maksudnya. Ini jaraknya sama. Okey. Okey, yang lain-lain pun samalah. Kecuali yang C ni. Kenapa C ni? Kenapa C ni lain? Okey, cari dua titiknya. Dia nak titik AC kan? AC mana? AC. Okey, AC sini. Ni AC.
Satu lagi dia nak BD. BD mana? BD dekat sini. Jadi tengah-tengah antara titik BD dengan CAAC ni kat sini lah titiknya. So dia sentiasa sama, nampak tak? Dia sentiasa sama kiri dan kanan ni. Itu maksudnya. Okey. Okey, dah. Cikgu boleh cikgu move lagi? Cikgu nak masuk bulatan sikit. Okey, soalan popular. Okey, jika ada soalan berbentuk macam ni, ada sama dengan ni, nampak tak? Ada sama dengan. Sama dengan macam ni. Okey, kalau sama dengan, itu menunjukkan bahawa awak tengok nilai yang sama. Yang sama kat sini adalah A. Nampak tak? A yang ada huruf yang sama kan? Okey, kalau soalan macam ni ada huruf A yang sama. Okey, A yang sama, itu menunjukkan bahawa titik yang tajam terletak pada A. Jangka lukis kita terletak yang tajam tu pada A. Yang tajam tu pada A. Okey. Dan yang pensel tu kita letak kepada ini. Jadi tajam tu pada A. Tajam tu pada huruf yang sama. Okey, letak pada ni dan kita gariskan. Okey, nampak tak? A kepada mana? A kepada D. A kepada D Jadi jangka lukis kita A tajam. So D guna pensel. Faham tak? Okey. A kepada D. A kepada D. S ni kita punya locus. S ni locus. Jadi S tak ada kat situ. S tu kita kena buat. Jadi A kepada D, ingat huruf yang sama ni letak titik kita. Okey, boleh. Kita try satu soalan. Cuba korang buat. Ni macam sama kat atas je. A dengan A, titik kat sini. A kepada mana? A kepada D. AD kan? Jadi buat AD. Guna compasses lah jangka lukis korang. Jadi inilah locus X. Okey, dia nak locus S, titik S. Locus bagi titik S. Okey, cuba buat nombor B yang bawah tu. Apa jawapan korang? Cuba komen sikit. Apa jawapan korang yang bawah tu? Kat mana dia duduk? Kat manakah locus S? Okey, ni bukan bulatan ni. Rajah menunjukkan sebuah segitiga kaki sama. Masing-masing di tengah ABC, locus bagi titik S yang berjarak sama dari titik ABC. Okey, korang rasa kat mana? Kalau rasa keliru bahasa Melayu tengok bahasa Inggeris. Ada equidistant tak? Nampak tak ni? Sama tengah. From BC. Nampak tak? Sama tengah BC. BC sama tengah ada ni. Jadi jawapan kita adalah dekat tengah-tengah ni. Guna pembaris ya. Inilah locus S. Faham tak? Sebab itu juga cakap, kalau rasa keliru sikit tengok bahasa Inggeris, senang. Equidistant from point BC. Sama tengah antara BC. Dalam bahasa Melayu kadang-kadang kita tak apa nak clear kan. Berjarak sama dari titik B. Boleh juga kalau faham ni. Berjarak sama dari titik BC. Berjarak sama tu kita keliru kan. Berjarak sama macam mana Kalau kita titik tengah-tengah, lalu tengah-tengah kan terus kita boleh jangkakan. Yang ni tak payah guna jangka lukis. Guna pembaris je, teman. Jangka lukis ni bila melibatkan bulatan
ataupun melibatkan garis-garis yang sengit. Biasa kita guna jangka lukis macam tu. Okey, dah. Okey, tengok yang C. Okey. So, rajah di sebelah menunjukkan sebuah trapezium. ABCD bina satu lokus bagi titik R. Okey, R tu kita nak lukis sebagai lokus. Okey, yang sentiasa bergerak berjarak 1.5 cm dari AB. Okey, ni garisan AB kita. Kan, jadi dia sentiasa 1.5 cm. 1.5 cm. 1.5. Jadi dia punya garisan dia akan jadi sengit lah, betul tak? Garisan sengit macam ni kan. Jadi korang boleh guna pembaris lah. Guna pembaris, tandakan 1.15 dan korang gariskan. Tada, dah siap. Tapi nak elok lagi, kita guna pembaris. Kita guna pembaris. Pembaris, dia leceh sikit lah pembaris ni. Pembaris jangka lukis. Kita boleh guna jangka lukis. Jangka lukis nantilah kita ajar ya. Kita ajar nanti. Sebab jangka lukis tu penting juga. Ada setengah-setengah tu memang kena guna jangka lukis untuk dapatkan markah penuh. Sengit macam ni sepatutnya kena pakai jangka lukis cantik. Tapi kita boleh agak guna pembaris, kita guna pembaris lah. Agak guna pembaris, letak kat sini 1.5, 2 ketul, guna pembaris je. Dah memadai ya. Tapi itulah, harap-harap kat sekolah korang guna jangka lukis. Untuk orang kata apa ni, menambahkan ilmu kita lah kan. Dapat menggunakan jangka lukis. Jadi inilah kita punya lokus R kita. Okey, dia punya sengit sikit sebab guna tangan je, patut guna pembaris. Okey, boleh sampai sini? Boleh follow lagi tak ni? Boleh menerima lagi tak? Ke dah blank dah? Boleh cikgu buat satu lagi tak? Loman okey tak Loman? Kalau cikgu explain satu lagi boleh? Loman okey je? Boleh? Okey, satu lagi macam cikgu macam dah banyak ni. Okey, lepas tu nanti kita akan buat dua lokus. Satu lokus, dua lokus. So, dua lokus tersebut, cikgu C garis je. C garis je macam ni. Garis dan tulis lokus. Tulis lokus. Lokus R. Tapi nak guna jangka lukis boleh Loman. Cuma untuk hari ni cikgu rasa tak sesuai lah. Sebab cikgu pun tak ada alat kita lukis kat sini ya. Untuk lebih faham nanti kat sekolah lah korang belajar. Nampak sikit cikgu korang lukis kat whiteboard ke, gunakan kat kertas. Dekat komputer cikgu tak ada alat tu. Nak tunjuk susah. Jadi yang ni kita lukis lah ini. Lukis je 1.5. 1.5 nak elok lagi buatlah sini sikit. 1.5 cm. Menunjukkan jarak dia. Okey lemah gemuk Okey, bila dua lokus bergerak, dia akan berjumpa pada satu titik persilangan. Titik persilangan ni kita kena pangkah. Itu namanya perjumpaan titik persilangan. Lokus ni kalau perjumpaan titik persilangan ni kita gunakan dalam pergerakan planet. Sebab itu kita boleh tahu gerhana matahari bila, sebab dia boleh kira kan. Bila agaknya dia akan berjumpa, bertindak macam tu. Selari ke, contohnya lah. Ataupun pergerakan asteroid. Bila asteroid tu lalu, bergerak kan, asteroid bergerak dan bumi berpusing. Bila asteroid tu akan boleh menghentam bumi. Dia boleh kira lah awal. Jadi dia boleh tembak lah asteroid tu. Contoh lah kan. Okey. Jadi kat sini kita buat satu contoh soalan. Satu lagi buat satu je. Okey, ready Kita baca dulu. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama, sisi ABC, sisi bersamaan 4 cm. Sisi bersamaan 4 cm. Sisi bersamaan 4 cm. Okey.
Dan D ialah titik tengah. D titik tengah. BC. Okey, betul. PQ adalah 3 titik bergerak. Okey, kat sini kita ada 3 locus. PQR adalah 3 titik bergerak. Jadi lalu sebut bergerak. Jadi 3 ni adalah locus kita. Dalam kes ni kita ada 3 locus yang akan bergerak. Jadi kita kena lukislah locus ni kat mana. So, yang pertama, besarkan sikit ya. Okey, yang pertama, dia beritahu bahawa yang pertama ni adalah, nampak tak? Nampak ya? Okey. Yang pertama dia beritahu bahawa locus P, dia cerita mengenai locus P dahulu. Bergerak dengan keadaan P adalah berjarak sama. Berjarak sama ni tengok bahasa Inggeris. Sama tengah. Sama tengah antara apa? Antara garis AB dan juga BC. Okey, garis AB mana? Garis AB dan juga garis BC. BC, nampak tak? Okey, BC dengan AC mana tengah-tengah dia? Equidistant. Tengah-tengah dia mana? Tengah-tengahnya adalah dekat sini. Okey, yang ini kita kena guna jangka lukis sepatutnya. Sebab takut sengit ke sana ke kan? Sengit ke sini ke? Macam nak tahu sama tengah. Yang ini kita guna jangka lukis. Nak guna jangka lukis macam mana? Yang ni yang susah sikit dia guna explain. Ya, korang kena kembali semula pada form 2. Kena guna macam mana nak guna jangka lukis ni. Tapi kalau kata susah sangat, kita nak buat, betul lah Mambi, kita guna pembaris macam biasa lah. Kadang-kadang kita terlupa sebab form 2 kita belajar kan, jangka lukis tu. Jadi kita baris, kita lukis je lah. Agak-agak lah guna baris sama panjang pada B. Boleh? Jadi itu locus P yang pertama. Okay, cuba korang buat yang kedua. Fikirkan kat mana jawapannya. Locus Q, mulakan. Cuba tengok betul-betul. Q kat mana? Equidistant AC AB. AC AB. Mana tengah-tengah dia? Manakah Q duduk? Q duduk pada titik C. Tak, tengah-tengah ni, tengok ni. Mana tengah-tengah dia? Sini tengah-tengah ni kan? Betul tak? Betul? Kawan? Jadi tengah-tengah ni kat sini lah. Jarak tengah-tengah antara hijau dua ni. A betul. AD tu jawapannya. Jadi inilah locus Q kita. Okey, setengah cikgu tu tak galakkan kita lukis Q ni. Takut apa? Takut tersalah tulis. Takut Q kat sini ke? Jadi biasanya cikgu korang jangan lukis. Jangan tulis Q mana. Takut tersalah label. Tu tak ada markah. Yang ada markah ni. Yang ada markah lukisan ni. Okey, satu lagi. Bina locus R. Locus R ni kat mana? Locus R ni adalah equidistant sama tengah antara AC dan juga AB. Ni tadi sorry. AC dan juga CB. CB sini. Ni baru betul Lokman cakap pada C Ini. Jadi ini kita punya locus R. Okey. Dan soalan terakhir selalu ditanya adalah tandakan pangkar pada titik persilangan. Jadi kita ambil, kita letak kat sini bulatan dan kita pangkahkan dia. Tada, dah siap. Dapatlah beberapa markah banyak ni. Jadi kita punya soalan final lebih kurang macam ni je lah.
Cuma nanti ayatnya ada banyak lagi. Kita akan dedahkan minggu depan lah kot ya. Minggu ni dah banyak ni guys. Minggu depan kita akan habiskan. Boleh Loman nak tanya apa tak Loman sebelum kita bersurai? Loman ke Alif ke? Kawan-kawan lain? Adri nak tanya apa tak? Arif ke? Kimi okey? Batrisya pun okey, Bakis? Safia pun okey, Safia? Tak ada masalah? Alif okey je? Alhamdulillah. Okeylah Alif, seminggu depan kita akan banyakkan menggunakan ayat-ayatnya. Kita ada banyak ayat-ayat lagi ni. Kita fokus minggu depan lah ya. Supaya lebih fresh sikit. Okay semua guys, siapa-siapa yang balik kampung tu, cikgu ucapkan balik kampung